Bismillahirrahmanirrahim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okay. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين اللهم Okay, sambung di bab yang ke-9, itu adab-adab mempersiapkan diri untuk sembahyang di perenggan yang seterusnya. Okay. Jawi muka surat 78, Rumi 74. Tetapi jikalau engkau biarkan dirimu dengan tidak teratur. Semalam kita ceritakan tentang bagaimana mengatur masa, mengatur wirid dan sebagainya. Jadi kata sini, bila mana engkau membiarkan dirimu dalam keadaan tidak teratur dan kosong daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah, seperti halnya binatang. Manusia nih, dia diberikan satu tugas tanggungjawab yang besar yang diberikan oleh Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Makna khalifah ini ialah mereka yang menterjemahkan semua perintah-perintah Allah dan larangan Allah dalam kehidupan mereka. Itu makna khalifah. Orang yang menterjemahkan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah di dalam kehidupan mereka. Okay, itu tugas khalifah. Dan tugas khalifah yang pertama sekali ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tugas pertama manusia ialah untuk bukan untuk beribadat. Okay? Tugas manusia yang pertama sekali bukan beribadat, tapi untuk mengenal Allah. Sebab makna liya'budun di situ dalam tafsir Ibnu Abbas liya'rifun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ay illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengenal aku. Bila dia sudah kenal, barulah dia akan senang untuk melaksanakan perintah Allah. Maulana Tariq Jamil, seorang ulama hadis yang sangat besar di Pakistan. Okay? Maulana Tariq Jamil. Kalau antum buka YouTube, antum type nama dia, Maulana Tariq Jamil. Okay? Dia pernah bawa satu orang ketua polis di satu pejabat, okay? Pejabat polis, dia pernah bawa satu orang untuk keluar 4 bulan di jalan Allah. Okay? Lepas keluar 4 bulan, Masya Allah, anggota polis tu, ketua polis tu sudah berubah dari segi pemakaian, dari segi badannya. Dulu belum ada janggut, sekarang sudah ada janggut, sudah pelihara janggut dan sebagainya. Serban pun pakai, jubah pun pakai. Amal sunnah, okay? Sunnah dari segi fizikal dan juga dalaman dan juga luaran dia. Jadi suatu ketika bila sudah pulang daripada keluar 4 bulan, jadi ketua polis tu kata, boleh tak singgah di pejabat dia kejap? Ada barang yang dia mau ambil. Okay? Jadi dorang pun masuklah. Dorang tak boleh masuk pintu depan sebab pakaian dorang yang tak berapa mengizinkan. Jadi dorang lalu ikut pintu belakang. Okay? Bila lalu ikut pintu belakang, jadi ketua polis tu suruh security tu, pengawal keselamatan tu untuk buka pagar tu. Kata ketua polis tu, tolong buka pagar ni. Kata pengawal keselamatan tu, kamu tak boleh ikut lalu belakang ni. Kamu kena lalu hadapan. Tertib dia kena lalu hadapan. Prosedur dia kena lalu hadapan.
Ketua polis itu kata, tidak, saya mau masuk dari belakang ni juga. Kan? Sebab dia tu ketua polis, tapi pengawal keselamatan tidak kenal. Paham? Dia nak kenal. Dia kata, tak boleh, kamu kenal lalu ikut pintu hadapan juga. Dia kata, kamu tak kenal ke saya? Cuba kamu tengok betul-betul muka saya. Lepas dia tengok mukanya itu betul, baru dia minta maaf. Yang dia tu merupakan ketua polis di situ, baru dia buka. Itu. Kata Maulana Taqi Jamil, wahai Tuan, hari ini saya belajar satu perkara daripada Tuan. Kata Maulana Taqi Jamil. Kata ketua polis tu, apa pula Maulana? Saya yang patutnya belajar dengan Maulana, bukan Maulana yang belajar dengan saya. Kata Maulana, tidak, hari ini saya belajar satu perkara dengan kamu. Kata ketua polis tu, apa yang kamu belajar? Dia kata, sebelum pengawal keselamatan ni kenal kamu, perintah kamu untuk buka pintu ni dia tidak buat. Tapi selepas dia kenal kamu, perintah untuk buka pintu ni dia terus buat. Sama macam manusia. Selagi mana manusia belum kenal Allah, perintah Allah seperti mana solat, puasa, zakat, manusia tidak akan buat. Tapi bila mana manusia kenal Allah, barulah manusia akan buat segala perintah Allah. Faham? Jadi hari ini kita hanya tahu, belum kenal. Beza alima dengan arafah tu beza. Alima dengan arifah. Arafah dengan alima tu beza. Alima tahu, tapi arafah tu kenal. Kenal dengan lebih mendalam. Sebab tu orang-orang yang kenal Allah dipanggil al-arif billah, bukan al-alim billah. Faham? Orang yang kenal dengan Allah, yang sufi-sufi ni, gelaran mereka apa? Al-arif billah, yang sangat kenal dengan Allah. Bukan al-alim billah, yang sangat tahu dengan Allah, tidak. Tapi al-arif billah, kenal Allah. Jadi beza antara tahu dengan kenal. Tahu ni begini. Kita kita dengar suara orang, kan? Assalamualaikum. Kita dengar suara, kita tahu, suara si Anu ni. Itu tahu. Tapi kenal ni, bunyi tapak kasutnya pun kita tahu. Kalau dengar bunyi-bunyi begini ni, si Anu ni. Faham? Dia punya geseran kaki, walaupun dia tak nampak lagi orang dia, tapi geseran kaki dia tu, langkah kaki dia tu, dia sudah kenal. Itu dipanggil arafah. Faham? Arafah. Jadi beza alima dengan arafah. Tahu dan kenal ni dua perkara yang berbeza. Faham ni? Sebab tu kata ulama, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Maknanya ta'aruf ni maknanya saling mengenali antara satu dengan yang lain. Daripada perkataan arafah. Arafah ni maknanya mengenali isi hati masing-masing. Faham ni? Begitu. Jadi beza antara alima dengan arafah. Okey? Jadi tugas utama kita untuk mengenal Allah, lepas kenal baru beribadat. Okey? Sebab tu sahabat-sahabat kata ta'allamnal iman thumma anna ta'allamal Quran. Kami belajar iman dulu, baru kami belajar Quran. Apa makna belajar Quran? Belajar seluruh perintah-perintah dalam Al-Quran dan tinggalkan seluruh larangan dalam Al-Quran. Tapi sebelum mereka belajar Al-Quran, mereka belajar apa dulu? Iman. Apa makna iman? Kenal Allah. Ta'allamnal iman. Jadi ada wanita-wanita zaman Nabi waktu itu yang tidak menutup kepalanya, berhenti kemudian membenamkan kepalanya di padang pasir. Ambil padang pasir itu, membenamkan kepala mereka. Padahal rumah dia yang rumah yang dia mau pergi sudah dekat dengan dia. Faham? Ya, tapi itu pun masih membenamkan dia punya kepala. Dia suruh anaknya untuk ambil kain, datang semula untuk tutup kepala dia. Anak dia kata, ibu kan dekat lagi rumah kita ni, alang-alang lah. Dia kata, maksiati Allah. Faham ni? Nah, itu sahabat. Lepas belajar iman, baru mereka melaksanakan segala perintah Allah. Sebarang pekerjaan yang berfaedah, daripada sebarang pekerjaan yang berfaedah, okey? Seperti halnya binatang. Dan engkau tidak tahu apakah yang mesti engkau buat pada setiap waktu. Nescaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia. Faham? Tidak ada penyesalan bagi ahli syurga. Siapa menyesal? Ahli syurga. Ahli syurga pun menyesal. Apatah lagi ahli neraka masalan. Faham? Bukan kau ahli neraka. Ni contoh. Faham ni? Ahli syurga pun menyesal. Apatah lagi ahli neraka. Faham? Apa benda yang paling disesali oleh ahli syurga? Masa yang berlalu di dunia tanpa zikrullah. Ada orang di dalam syurga, okey? Suatu ketika dia tercium bauan yang sangat sedap. Okey, bauan yang sangat sedap. Okey? Tiba-tiba turun orang daripada tingkat atas pergi ke bawah.
Ialah orang yang berada di syurga tingkat atas. Okey. Amalan yang di dunia ni yang akan kekal sampai kiamat nanti ialah amalan ziarah. Amalan ziarah. Gash. Faham? Amalan ziarah tu. Amalan silaturahim. Okey? Itu amalan yang di dunia ni yang kekal sampai syurga. Sebab apa? Sebab orang yang berada dalam syurga pun mengamalkan ziarah. Orang yang tingkat atas boleh ziarah tingkat, tapi orang yang tingkat bawah tidak boleh ziarah tingkat atas. Saling ziarah antara satu dengan yang lain. Ada orang yang akan jumpa dengan Allah, ziarah dengan Allah setiap sekali setahun. Ada yang ziarah dengan Allah sebulan sekali. Ada yang ziarah dengan Allah seminggu sekali. Ada yang ziarah dengan Allah sehari sekali. Ada yang ziarah Allah bila-bila masa dia mau bertemu dengan Allah, dia boleh masuk untuk bertemu dengan Allah. Macam tu juga dengan Rasul. Ada yang jumpa setahun sekali, ada yang jumpa seminggu sekali, bergantung kepada amalnya sewaktu di dunia. Faham? Jadi bila mana orang yang berada di tingkat atas ni turun ke bawah, jadi orang yang berada di tingkat bawah ni dia beritahu, kenapa syurgamu ni terlalu wangi dan wangian ini tidak pernah aku cium walaupun ketika aku sedang berada di dalam syurga. Di dunia pun aku tidak pernah cium wangian seperti ini, dalam syurga ni pun aku tidak pernah cium bauan yang seperti ini. Okey? Wangian yang sangat besar, yang hebat, yang sedap dia punya bau. Faham ni? Jadi orang yang tingkat atas ni turun bawah, dia pun tak tahu apa amalan yang membezakan antara dia sehingga kan dia punya jarak, dia punya syurga tu beza wangian saja. Wangian yang sangat merdu. Dipanggillah malaikat. Malaikat kata, beza kau dengan dia. Kenapa engkau naik syurga tingkat tingkat atas, yang kau di bawah? Beza kamu satu subhanallah saja. Beza dia berapa? Satu subhanallah saja. Misalnya di dunia dia ni bersubhanallah sebanyak 999. Faham? Tapi dia ni 1000 kali. Beza satu saja. Itu pun dia punya jurang syurga dia jauh sekali. Beza satu. Jadi tidak ada penyesalan di dalam syurga, melainkan masa yang berlalu tanpa zikrullah. Nescaya engkau akan menyesal dan waktumu akan berlalu dengan sia-sia. Suatu Nabi kata, ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang manusia sering tertipu. Dua nikmat, ni'matani magbunun. Okey? Bukan maksukul, magbunun. Okey? Dua nikmat yang manusia sering lalai, sering tertipu. Kathirun minan nas, yang banyak manusia, bukan satu orang, dua orang. Kathirun minan nas, yang terlampau banyak manusia dilalaikan dengan dua perkara ni, ditipu oleh dua perkara ni. Apa dia? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesihatan, nikmat masa lapang. Nikmat sihat, waktu sakit, Allah menyesalnya aku tidak beramal begini waktu aku sihat. Faham? Tiba-tiba waktu sihat, tidak pula beramal. Faham ni? Masa lapang, kalau aku ada masa lapang kan bagus, boleh aku baca Quran, boleh aku zikir. Bila mana sudah sibuk, baru menyesal. Alangkah bagusnya kalau masa lapang dulu aku, gini kan? Alangkah bagusnya kalau masa PKP yang pertama dulu, berapa bulan saya cuti? 3 bulan ya? Kan? Alangkah bagusnya kalau 3 bulan dulu aku haftam Quran kan? Nampaknya berapa juzuk aku boleh dapatkan. Faham tak ni? Nampak? Benda tu sudah berlalu, baru kita menyesal. Masa lapang yang sudah berlalu, baru disesali. Faham ni? Jadi itu Nabi beritahu. Bila Nabi beritahu benda tu wajib untuk berlaku. Bila Nabi beritahu benda tu wajib untuk berlaku dan terjadi. Okey? Sedangkan waktumu itu adalah umurmu dan umurmu itu adalah modalmu. Suatu kata ulama, al-waqtu kasayif. Waktu itu seperti mana? Pedang. Illam qata'ahu qata'ak. Waktu itu seperti mana pedang. Kalau kamu tidak memotongnya, pedang itu akan potong kamu. Kalau kamu tidak memintasnya, dia akan pintas kamu. Itu waktu seperti mana pedang. Kalau kamu tidak pintas dia akan pintas kamu. Kalau kamu tidak potong dia akan potong kamu. Jadi kita kena lawan masa. Kita kena lawan masa. Waktumu itu adalah umurmu dan umurmu itu adalah modalmu. Modal apa tu? Modal untuk beramal. Faham? Dan dengan modal inilah engkau mencari keuntungan. Keuntungan dunia dan akhirat. Dan dengan umurmu sahaja, engkau dapat mencapai kebahagiaan yang sebenar di negeri yang kekal abadi di sisi Allah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul
ghurur. Tuh. Itu kejayaan sebenar. Jadi kejayaan sebenar. Apa kejayaan sebenar? Faman zuhziha 'anil nar. Dua. Yang pertama, kalau dia dibebaskan daripada api neraka. Kejayaan sebenar, faman zuhziha 'anil nar. Kejayaan sebenar ni bukan bila dia dapat SPM 20A, dapat jual ikan pelaga 50 ekor satu hari, bukan. Masuk Pulapol, bukan. Faham? Itu bukan kejayaan. Itu kejayaan sementara. Faham ni? Dapat baca kitab dada baris. Wah, berjaya, bangga. Faham? Padahal banyak salahnya. Faham ni? Bukan itu kejayaan. Itu kejayaan kejayaan kekal bila? Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah. Dua ni. Dibebaskan daripada api neraka dan masuk ke dalam syurga. Itulah kejayaan. Faqad faz. Itulah keuntungan. Itulah kejayaan. Faham? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak adalah kehidupan dunia itu melainkan mata'. Ustaz kami waktu dia syarah tentang mata', terus besar je matanya. Mata'. Dia kata, kamu tahu tu mata'? Dia kata, kami tak. Mata' ni tipu daya lah kan. Tipu daya, senda gurau. Hanya permain. La'ibun walahun wazinatun. Tipu daya, senda gurau. Dia kata, itu dari segi kepahaman yang kamu nampak. Tapi dari segi balaghah, dia kata. Dari segi balaghah. Mata' ni, kain tuala wanita yang dipenuhi dengan darah. Darah kotor. Yang sudah dilemparkan ke dalam mangkuk tandas. Itulah mata'. Faham? Kain tuala wanita, modest wanita. Yang sudah dilumuri darah yang kotor. Dicampakkan ke dalam mangkuk tandas. Itulah mata'. Allah bagi tahu innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Mata', sungguhnya kehidupan dunia tu mata'. Itulah tu. Faham? Yang antum cari, yang antum kejar, itulah tu. Faham? Kain tuala wanita yang kotor, yang sudah berdarah, yang dilemparkan ke dalam mangkuk tandas. Itulah mata'. Okey? Mata'ul ghurur, yang menipu daya. Hanya perhiasan saja yang menipu daya. Faham ni? Isa? Kemudian yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Habib Umar, apa dia kata? Man ta'allaqa bil baqi baqin wa may yata'allaqu bil fani fani. Faham? Siapa yang bergantung harap kepada yang kekal, maka akan kekallah kejayaannya dunia dan akhirat. Siapa yang bergantung harap kepada yang musnah, maka akan musnah jugalah kebahagiaannya dunia dan akhirat. Yang kekal itulah Allah, yang binasa itulah dunia. Kekal abadi di sisi Allah Ta'ala, maka setiap nafas daripada nafasmu adalah laksana batu permata yang tidak ternilai harganya, kerana ia tidak dapat diganti walau dengan apa sekalipun. Faham? Nafas ni tidak akan dapat diganti. Kenapa, Min? Balasannya. Okey, yang lain. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Dan apabila ia telah luput, ia tidak akan kembali buat selama-lamanya. Maka janganlah engkau menjadi seperti orang-orang yang bodoh, yang tertipu dalam kehidupannya, di mana setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya harta benda mereka. Faham? Sedangkan setiap harta benda tu akan dihisab. Faham ni? Halaluhu hisabu wa haramuhu azabu. Halalnya akan dihisab, haramnya akan diazab. Itu kita punya harta. Harta kita ni halal dihisab, haram diazab. Faham ni? Faham? Kita punya harta ni yang halal akan dihisab. Ndak kisahlah hartamu baru kah, buruk kah, macam CV hitam tu. Faham? Halal pun dihisab, faham? Yang haram pun akan diazab. Jelas? Kita punya matlamat di dunia ni apa, Mail? Matlamat kita di dunia. Matlamat kita di dunia untuk kehidupan akan datang. Apa matlamat kita? Matlamat kita masuk syurga percuma tanpa hisab. Kalau ditanya al-arif billah, kan? Orang-orang arifin, bila ditanya apa matlamat kamu? Okey? Bila mana mereka ditanya apa perancangan masa depan tuan-tuan? Dia kata, apa perancangan kamu 10 tahun akan datang? 20 tahun. Apa perancangan masa depan? Apa dia kata? Perancangan masa depan tu akhirat. Itulah masa depan saya, dia kata. Yang dunia ni tak ada masa depan. Dunia ni sekarang lah. Kalau mau tanya masa depan, maknanya masa depan tu merujuk kepada akhirat. Nah, ini orang yang fikir
fikir akhirat. Okey? Jadi kita punya perancangan masa depan ni macam mana mau masuk syurga percuma tanpa dihisap. Sebab apa? Sebab Nabi kata man husiba udziba. Siapa yang dihisap pasti akan diazab. Dihisap saja pasti akan diazab. Jadi kita minta pada Allah supaya masuk syurga tanpa dihisap. Faham? Setiap hari mereka bersuka-suka dengan bertambah banyaknya harta benda mereka. Faham? Orang yang syukur ni, orang yang bahagia ni macam mana? Apa makna bahagia? Apa makna bahagia? Apa makna mereka yang ridha? Apa makna mereka yang qanaah? Tahu qanaah? Yang menerima seadanya. Apa makna qanaah, makna bahagia, makna syukur? Sebenarnya syukur, ridha, sabar, qanaah, ini semuanya ni satu makna yang sama sebenarnya. Tujuannya sama. Dia begini. Misalnya antum dapat BPN 800 misalnya. Wah, okay. Tiba-tiba duit tu kamu sudah dapat, masuk dalam akaun. Tiba-tiba duit tu hilang. Apa perasaan antum? Handphone yang antum beli tiba-tiba hilang. Faham? Yang antum beli harga 600 tu? Faham ya? Vivo warna biru tu yang tengah buat live, hilang tiba-tiba. Apa perasaan antum? Kata ulama, kalau perasaan kamu waktu hilang dengan perasaan kamu waktu Vivo tu belum kamu beli, waktu barang kamu tu belum kamu beli, dengan waktu barang tu hilang sama, itu maknanya kamu tidak cinta dunia. Tapi kalau barang yang kamu beli itu sudah ada dan hilang, ataupun duit yang kamu ada hilang, dan kamu rasa macam hati kamu sakit, itu makna hati kamu masih cinta dunia. Faham? Semua kita kena ketuk oleh arif billah, oleh orang-orang yang sudah cinta dengan Allah. Faham? Kita kalau hilang sikit apa semua kan kita rasa macam geram, bacat, mencari apa semua kan? Ya kan? Itu makna apa? Itu makna hati kita masih ada secebis cinta dunia. Tapi orang-orang arif billah ni hilangkah, adakah, tidak adakah, hati mereka tetap tawaju pada Allah. Faham? Hati mereka tetap tawaju pada Allah. Asalkan Allah tidak hilang dalam diri mereka, maknanya tidak ada apa pun yang hilang daripada kehidupan mereka. Itu sifat al-arif billah. Faham? Moga-moga kita pun begitu, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi mau try tidak cinta dunia tu, duit BPN tu bagi Ustaz semua. Wah, begitu. Bertambah banyaknya harta benda mereka, sedangkan umur mereka semakin berkurang, hartanya makin bertambah. Faham? Apalah faedahnya harta yang bertambah apabila umur jadi berkurang. Oleh itu jangan engkau bergembira kecuali dengan tambahan ilmu atau amal soleh. Jadi kita gembira ni sebab apa? Sebab bertambah kita punya harta. Faham? Kita gembira. Bila bertambah harta kita gembira. Tapi bila bertambah amal, tidak pula kita gembira. Faham? Tapi orang arif ni bila bertambah dia punya amal, dia bergembira. Faham? Bila berkurang dia punya harta, dia gembira. Sebab apa? Sebab kurang penghisapnya di hari akhirat. Ingatnya, makin banyak harta, makin banyak hisap. Makin banyak hisap, maka makin sukar untuk masuk syurga. Makin banyak penghisaban kita, maknanya makin lama di padang mahsyar. Okey? Oleh itu, jangan engkau bergembira Ma'il, kecuali dengan tambahan ilmu atau amal soleh. Kerana keduanya adalah sahabatmu yang menjadi temanmu yang setia di dalam kubur ketika keluarga, harta, anak dan kawan-kawanmu semuanya meninggalkan engkau. Faham ni? Sebab tu Nabi kata apa? Yutba'ul mayit thalatha. Yang akan mengikuti, yang akan mengiringi mayat ke dalam kubur 3 perkara. Okay? 3 perkara. Yang pertama ahluhu, ahli keluarganya. Faham Michael? Yang pertama siapa? Ahli keluarganya. Yang kedua apa? Maluhu, hartanya.
itu pun akan iring dia ke dalam kubur. Yang ketiga apa? Amaluhu, amal perbuatannya. Kemudian Nabi kata apa? Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Dua akan pergi tinggalkan dia, satu akan kekal bersama dia. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang akan pergi tinggalkan dia harta dan juga keluarganya, yang akan kekal bersama dia ialah amalannya. Faham? Jadi itulah yang akan menemani kita di dalam kubur. Semalam kan Ustaz baring-baring kan, Ustaz fikir macam mana keadaan dalam kubur nanti ya. Coba antum fikir benda yang sama. Oke? Sama-sama kita fikir. Antum bayangkan. Sekarang ini kita hidup. Oke? Kita hidup. Bila kita mati nanti, masuk ke dalam kubur, roh kita yang sekarang kita ada nih akan masuk semula ke dalam badan kita ketika kita di dalam. Seperti mana kita hidup sekarang, seperti itulah kita akan hidup di alam barzah nanti. Sama macam sekarang. Antum bayangkan, dalam keadaan antum diikat, tidak boleh bergerak, dalam keadaan yang dalam keadaan yang sempit, sesak, gelap, tiba-tiba kamu dengar bunyi binatang-binatang mengorek. Kamu sedang hidup waktu itu. Dalam keadaan hidup seperti mana sekarang? Mau lari pun tidak boleh. Nama tak? Coba antum bayangkan sekarang nih, antum diikat dalam keadaan begitu. Faham tidak? Jadi benda itu sukar untuk kita lepaskan dan semua orang pasti akan melaluinya. Jadi waktu itu kita perlu peneman. Peneman kita cuma satu waktu itu. Amalan kita. Amalan kita. Paham nih? Begitu. Ini muka-muka insaf semua nih. Paham? Nyesal lah tuh. Oke? Jadi ndak bawa pun kitab-kitab kita tuh. Mas Lan, paham? Ndak bawa pun semua rak-rak kitab apa semua ndak bawa. Paham nih? Nah, itu semua kita ndak bawa. Paham? Yang kita bawa cuma amal kita. Kata ulama apa? Lebih baik kamu ada satu kitab yang kamu pelajari, yang kamu amalkan daripada jutaan kitab yang kamu ndak amalkan. Tapi jangan pula lepasin ndak beli kitab pula. Paham? Kitab ni antara sumber seseorang itu mendapat keberkatan. Ingat, keberkatan ni bukan sekadar kita dapat belajar. Kalau kamu letak kitab kamu di rumah pun, itu pun sudah menjadi keberkatan untuk antara sebab rumah yang tidak luput dia punya rezeki ialah rumah yang di dalamnya terdapat kitab-kitab para ulama. Faham? Terdapat kitab-kitab para ulama. Faham ni? Kitab Sunan At-Tirmidzi misalnya. Kata Imam Tirmidzi, dia kata siapa yang ada kitab ini di rumahnya seolah-olah dia menyimpan Nabi di rumahnya. Kitab Jami' At-Tirmidzi. Letaklah satu kitab Jami' At-Tirmidzi. Faham ni? Bukan Syama'il Tirmidzi. Faham? Apa namanya? Jami' Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Siapa yang simpan kitab ini di rumahnya seolah-olah dia ada Nabi di rumah dia. Paham ni? Begitu kita mengambil keberkatan para ulama. Tapi jangan jadikan kumpul kitab ni sebagai matlub, sebagai maksud, sebagai kita punya tujuan. Tidak. Kita kumpul kitab dengan niat untuk baca. Faham? Dengan niat untuk amal, dengan niat untuk ambil keberkatan, bukan untuk jadikan perhiasan, bukan untuk jadikan sebagai sebagai menunjuk-nunjuk, tidak. Faham nih? Tapi kita kumpul kitab-kitab para ulama supaya kita mendapat keberkatan daripada kitab-kitab karangan ulama tersebut. Faham? Jadi kumpul kitab kena niat yang betul. Maksud tu kena penting. Faham? Maksud bukan hanya untuk kumpul saja, tapi untuk apa? Untuk niat untuk ambil barokah daripada para ulama, baca, amal dan kemudian kita sampaikan. Faham nih? Begitu. Jadi kumpul kitab banyak-banyak dengan niat untuk kita amalkan. Insya-Allah ada barokah di dalamnya. Faham? Apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning. Jadi nanti balik rumah nanti kalau mau tidur sudah antum bayangkan yang Ustaz sebut tuh. Yang tadi itu, paham nih? Antum bayangkan, antum tutup mata, antum bayangkan. Macam mana keadaan dalam kubur tuh? Antum kasih mati lampu, paham nih? Kasih mati lampu apa semua kan? Masih kasih mati lampu apa semua, antum bayangkan. Antum bayangkan macam mana keadaan dalam kubur. Paham? Antum bangun, nampaklah malaikat mungkar nakir sebelah antum tuh. Warnanya mati serupanya. Paham nih? Apabila cahaya matahari sudah berubah menjadi kuning, sudah hampir waktu maghrib. Paham nih? Maka bersegeralah engkau ke masjid sebelum tenggelamnya matahari dan penuhkan waktumu dengan bermacam-macam tasbih dan juga istighfar. Kerana kelebihan waktu ini
sama dengan kelebihan masa selepas sembahyang subuh. Kelebihan waktu selepas sembahyang maghrib, sebelum sembahyang maghrib sama dengan selepas sembahyang subuh. Sehingga terbit matahari. Maksudnya sehingga terbit matahari balik. Okey? Allah berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Maksudnya, dan bertasbihlah kamu serta memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Dan baca olehmu sebelum tenggelamnya matahari itu akan surah wasyamsi waduhaha hingga akhirnya. Okey, sebelum tenggelam matahari, disunatkan kita untuk baca surah wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. 6 kan? 6 itulah dunia tu. Dunia tu itulah tu 6. Faham? Isi kehidupan dunia tu tidak lagi daripada itu, 6 tu. Faham? Dan wal laili idza yaghsha hingga akhirnya, dan surah qul a'udzu birabbil falaq hingga akhirnya, dan surah qul a'udzu birabbin nas hingga akhirnya. Faham ni? Sebab apa? Sebab surah-surah ini surah-surah yang yang menghalang syaitan daripada menghasut ataupun menyihir kita kalau ada orang yang mau sihir kita. Ini sebagai benteng, sebagai pendinding sebenarnya. Paham nih? Dan biarlah matahari tenggelam sedangkan engkau sentiasa sibuk di dalam zikir dan istighfar. Apabila engkau mendengar azan maghrib, maka jawablah seperti jawapan yang telah disebutkan. Dan selepas habis menjawab azan, hendaklah engkau membaca doa. Okey, doa azan. Okey, kemudian doa yang disebutkan ini. Apa dia? Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali lailika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatar rafi'ah wa ba'adhul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ini sudah kita terjemahkan di di dalam bab-bab yang sebelum ini ya, sama juga tuh. Setelah itu kerjakanlah sembahyang fardu maghrib, dan selepas sembahyang maghrib kerjakanlah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Okey, jadi 2 rakaat sebelum maghrib itu tidak ada. Nabi beritahu insya'a apa dia kata Nabi? Nabi kata insya'a falyusalli wa insya'a lam yusalli. Nabi kata siapa yang mau, bila mana Nabi ditanya tentang adakah sembahyang sunat sebelum maghrib, Nabi kata siapa yang mau buat dia buat, siapa yang tidak mau buat dia tidak payah buat. Nah, maknanya Nabi bagi itu takrir lah tuh, faham nih? Takrir, persetujuan Nabi. Maknanya Nabi tidak larang benda tu buat dan Nabi tidak juga suruh. Mau buat, tidak mau buat sudah. Itu maksudnya. Okey. Sebelum engkau bercakap-cakap. Okey, 2 rakaat ba'diyah maghrib sebelum engkau bercakap-cakap. Dan jikalau engkau tambahkan selepas 2 rakaat itu 4 rakaat yang lain, maka itu satu perbuatan yang sunat dipanggil sunat awabin. Faham? Sunat awabin. Dan jikalau engkau kuasa beriktikaf di dalam masjid antara maghrib dan juga isya, ya memang kita selalu iktikaf sebab ada kuliah dan sebagainya kan. Itu terlebih baik, dan hendaklah engkau penuhkan masa itu dengan sembahyang dan doa, maka itu terlebih afdal dan sangat banyak kelebihannya. Dan masa antara maghrib dan isya, inilah yang dikatakan sebagai nasyiatul lail. Apa dia? Permulaan malam. Okey, permulaan malam. Karena pada masa itu permulaan kembangnya malam. Dan nasyiatul lail yang disebutkan kelebihannya di dalam Al-Quran itu
ialah mengisi waktu permulaan malam dengan sembahyang. Dia ada bagi satu ayat Quran kan di bawah nota kaki itu kan. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Surah Muzammil tu ayat yang ke-6. Okey? Surah Muzammil ayat yang ke-6. Sesungguhnya ibadat yang dikerjakan pada awal malam itu lebih kuat kesannya dan lebih mantap bacaannya. Nah, sebagian para ulama menyebutkan makna ayat ni tahajud. Makna sebagian ulama menyebutkan, ya. Walaupun sebagian ulama kata sembahyang dan telah ditanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada maksud firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Maksudnya apa? Jadi renggang lambung mereka. Maksudnya apa? Apa maksud jadi renggang lambung mereka daripada tempat tidur? Sangat sedikit mereka mendekati tempat tidur mereka pada waktu malam. Faham? Sangat sedikit mereka mendekati tempat tidur mereka pada waktu malam. Maknanya malam mereka banyak habis di mana? Di sejadah. Faham ni? Sedang beribadat. Mereka bangkit berdoa akan Tuhan mereka kerana takut akan siksa dan tamak akan pahala. Khaufan ni maknanya takut, tama'an ni maknanya tamak. Faham? Khaufan takut dengan siksa Allah, dan tamak untuk dapat pahala dan tamak untuk masuk syurga. Okey? Lalu Nabi menjawab, itulah sembahyang di antara maghrib dan isya. Kerana sembahyang pada ketika itu menghilangkan dosa, pekerjaan yang sia-sia di permulaan siang dan membersihkan sebarang dosa pada bahagian akhirnya. Jadi kalau ada dosa-dosa yang kita buat pada waktu siang tu, itu perbuatan yang sia-sia kita buat pada waktu siang, itu akan dipadamkan dengan sembahyang maghrib dan juga isya. Faham? Bila kita tahu kelebihan ni, baru dosa kita akan dipadamkan. Bila kita tidak tahu, dosa kita tidak akan dipadamkan. Itulah pentingnya ilmu. Faham? Itulah pentingnya ilmu. Jelas ni? Bila kita tahu, dosa akan dipadamkan. Kalau kita tidak tahu, tidaklah. Itu maksudnya ilmu. Macam ada waktu-waktu yang Asia tiketnya akan jual murah. Ada waktu-waktunya. Kan biasa orang cakap Rabu lah, hari apalah kan, jam sekian-sekian. Jadi orang yang tahu dia akan dapat manfaat lah. Orang yang tidak tahu dia tidak akan dapat manfaat. Sama lah macam ni agama. Faham ni? Orang yang tahu dia akan dapat manfaat. Orang yang tidak tahu dia tidak akan dapat manfaat. Faham? Apabila masuk waktu isya dan sesudah selesai azan dan doanya, maka kerjakanlah sembahyang qabliyah isya 4 rakaat untuk menghidupkan masa di antara azan dan iqamah. Okey? Maka kelebihannya sangat banyak, di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis, inna du'a bainal adhani wal iqamah la yurad. Bahwasanya doa di antara azan dan iqamat itu tidak akan Hadis ini merujuk kepada azan maghrib isya sahajakah atau umum? Umum. Maknanya doa antara azan dan iqamat subuh, maghrib, isya, zuhur, asar pun termasuk. Jadi jangan tinggal doa antara azan dan juga iqamah. Sebab ini doa yang tidak akan ditolak. Faham? Kemudian hendaklah engkau mengerjakan sembahyang fardu isya dan sembahyang ba'diyah isya 2 rakaat, dan baca olehmu pada rakaat pertama akan surah Alif Lam Mim Sajadah ataupun surah Yasin. Faham? Dan pada rakaat yang kedua akan surah Tabarakalladzi, iaitu surah Al-Mulk ataupun surah Ad-Dukhan. Wah, siapa itu? Siapa yang membaca tu? Siapa? Masya Allah, dah sedap langsung. Jadi ini surah yang Nabi baca sebelum Nabi tidur. Jadi boleh baca ketika kita solat sunat. Maka membaca surah-surah ini telah warid. Waridnya apa?
Warid ini sama makna sabit. Okey? Bermakna sabit. Yang pukul rumput tuh. Bang, sabit. Warid ni maknanya apa? Telah datang daripada Nabi. Maknanya warid Nabi buat. Okey, sabit Nabi buat. Telah warid daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu hendaklah engkau tambahkan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Okey? Maka telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kelebihannya yang sangat besar. Surah As-Sajadah, kenapa Nabi baca surah As-Sajadah? Baca curah As-Sajadah. Muallim pun tersyasyul sudah. Okey? Kenapa Nabi baca surah As-Sajadah? Surah As-Sajadah ni apa dia punya kelebihan? Surah As-Sajadah ni dia menetapkan iman. Dia tetapkan antum punya iman. Faham? Allahu Akbar. Okey, surah Al-Mulk pula pembebas daripada azabku. Nabi kata apa? Inna minal Qur'ani 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata di dalam Al-Quran ada satu surah yang dalam surah itu ada 30 ayat. Siapa yang baca 30 ayat ni, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Faham ni? Dan dia akan menjadi apa? Pembebas daripada azab kubur. Bila mau dipukul kepalanya oleh malaikat, faham? Tiba-tiba ada satu lelaki halang. Faham? Mau dipukul di kakinya, ada lelaki halang. Mau dipukul di kanannya, ada lelaki. Dipukul di kirinya, ada lelaki halang. Faham? Siapa lelaki itu? Surah Al-Mulk. Faham? Dibangkitkan menjadi seorang lelaki. Surah Al-Mulk. Jadi antum jangan bangga pula nanti dalam kubur. Ipman. Wah, bukan Ipman tu Dupang. Nah, itu siapa? Surah Al-Mulk. Okey, selepas itu hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Paham? Maknanya dua kali, kemudian satu kali. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama akan surah Sabbihisma rabbikal a'la, dan pada rakaat yang kedua akan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang ketiga akan surah Qul huwallahu ahad, dan surah Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah Qul a'udzu birabbin nas. Faham? Dan jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, sembahyang tahajud, semua kita bila tidur, jangan tidur melainkan ada azam untuk melaksanakan sembahyang tahajud. Faham? Walaupun kita tidak terbangun, tetap dapat pahala tahajud. Itu pentingnya. Faham ni? Niat. Okay? An-niyatu khairum min amali. Okay? An-niyatul mu'min khairum min amali. Jadi niat. Walaupun kita tidak tahu kita nak akan bangun, niat saja. Faham? Ni? Niat saja. Faham ni? InsyaAllah akan dapat pahala. Ustaz masa di madrasah dulu kan, Ustaz kami balik bagi tahu. Dia kata, antum jangan berharap dengan alam tu. Faham dengan alam? Okay? Antum berharap dengan alamnya Allah. Siapa yang niat bangun pukul 2, Allah akan hantar malaikat tidur di sebelahnya, dan malaikat ini akan kejutkan dia pada pukul 2. Cuba antum buat malam ni. Faham? Tapi jangan pula, tak ada pun. Wah, itu bodoh namanya. Faham ni? Jelas Jangan begitu Don. Faham? Faham? Siapa yang niat bangun pukul 2, Allah akan hantar malaikat untuk wujudkan pukul 2. Tapi kalau antum niat pukul 3.30, tiba-tiba terbangun pukul 2, bangun pukul 2 tu. Maknanya apa? Maknanya waktu pukul 2 tu Allah suka untuk kamu bangun daripada pukul 3, sebab waktu tu lebih utama di sisi Allah untuk Allah bagi lengkapkan seluruh apa yang kamu inginkan. Begitu. Faham? Niat bangun pukul 3, tapi Allah kejutkan pukul
pukul 2. Faham ni? Jangan pula niat bangun pukul 4:30 subuh. Bangun pukul 8 pagi. Oh, pukul 8 pagi ni maknanya yang berkat ni. Faham? Itu dajjal namanya. Dan jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, sembahyang tahajud, maka akhirkan sembahyang witir ini. Kerana sembahyang, apa maksud akhirkan? Nantikan. Akhirkan ini makna tangguhkan. Okey? Jikalau engkau berazam untuk bangkit sembahyang malam, sembahyang tahajud, maka tangguhkan sembahyang witir ini. Kerana sembahyang witir itu lebih baik dibuat di akhir malam. Faham ni? Lepas tahajud antum apa semua, baru sembahyang witir. Faham ni? Ada satu amalan yang guru Ustaz bagi. Faham? Nanti kita cerita. Sebab live. Nanti kita cerita. Okay? Sebab ini ada sir, ada rahsia dia. Sorry ya, tuan-tuan. Ajib kalau antum amalkan. Ajib, bukan anjing. Ajib. Faham? Oh, lain-lain jok Joni. Joni. Kemudian selepas itu hendaklah engkau banyak bermudzakarah ilmu. Atau bukan mudzakarah game. Faham ni? Ini mudzakarah PUBG. Mudzakarah ilmu atau memutalaah kitab. Dan janganlah engkau suka membuang masa dengan bermain-main. Okey? Apa hadis kursi itu? Okey, ya ibadi khalaqtuka li'ibadati kan? Ya ibadi khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Wahai hamba-hambaku, telah aku ciptakan kamu untuk beribadat kepadaku, fala tal'ab, maka jangan kamu main. Main ni umum. Main game, main itu, main ini umum. Okey, fala tal'ab. Dan janganlah engkau suka membuang masa dengan bermain-main. Okey? Bahkan berusahalah supaya engkau dapat menjadikan amalan kebaikan. Okey? Yang menyudahi segala pekerjaanmu pada hari itu. Kerana segala amalan itu dinilai mengikut yang akhir sekali. Okey? Semua perkara kita dinilai bila? Waktu akhirnya. Kematian kita pun dinilai pada akhirnya. Faham? Kenapa? Tak boleh berhenti? Oh, nak apa tu? Okey, semua dinilai pada akhirnya. Okey? Macam kehidupan kita juga. Okey? Amal soleh apa semua itu ini. Okey? Tapi waktu mati dicabut imannya sebelum dicabut ajalnya, dia berubah. Sebelum matinya dia berubah. Dulunya orang yang suka cari ilmu, sekarang suka cari masalah. Faham ni? Cari pasal dengan orang. Faham? Tiba-tiba mati. Yang akhirnya tu dikira. Walaupun dia pemaksiat, minum arak, faham? Suka pergi bulan. Faham? Tapi yang dinilai akhirnya tu. Sebelum dia mati tu, tiba-tiba berubah. Faham ni? Tiba-tiba berubah, rambutnya panjang, pakai baju pendek. Faham ni? Faham? Rupanya Nabi palsu. Wah, lagi teruk. Yang dinilai di mana? Pada akhirnya. Wallahu a'lam. Okey. Nanti kita sambung adab tidur. Okey? Nanti kita belajar sekali tentang adab-adab tidur. Tidur ni panjang sikit. Berapa? 95 minit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin Allahumma amin. Memuliakan kitab sudah. Satu cara lagi. Ustaz lupa pula. Kalau antum, salah satu cara memuliakan kitab, kalau antum tengah mengajar, faham? Tengah mengajar. Okay, kalau antum pegang kitab antum tu, okey lah. Tak ada masalah. Kan? Antum mengajar ke atau sedang mutalaah kitab kan? Sedang mutalaah kitab, antum pegang kitab antum tu, tak ada masalah. Tapi kalau antum letak siap begini, baru antum mutalaah,
sambil bincang, faham ni? Waktu antum dak tengok kitab tu, antum tutup dia, terbalikkan. Begitu. Faham ni? Lepas tu kalau mau baca balik, buka balik. Faham ni? Itu di antara cara memuliakan ilmu. Okey, bab tentang menghormati kawan. Menghormati kawan. Wa min ta'zimil ilm. Baca. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimi syuraka'i wa man yata'allamu minhu. Okey. Wa min ta'zimil ilmi, dan di antara cara memuliakan ilmu, ta'zimu syuraka'i, yaitu menghormati kawan belajar, kawan yang sama-sama belajar, wa may yata'allamu minhu, dan guru yang mengajar. Nampak? Walaupun kita sudah masuk dalam bab menghormati kawan, tapi tetap dia tidak tinggal perkataan guru tu. Faham? Pentingnya guru di mana-mana sahaja. Okey? Insyaallah. Watamalluqu madmumu illa fi talibil ilmi. Okey. Berkasih sayang itu perbuatan yang tercela, kecuali dalam bab menuntut ilmu. Nampak? Okey? Watamalluqu madmumun. Berkasih sayang itu perbuatan tercela kecuali dalam rangka mencari ilmu. Apa maksudnya? Maksudnya bukan di sini kita dilarang untuk berkasih sayang, tapi dia bagi tahu di sini kasih sayang dalam menuntut ilmu itu lebih manis daripada kasih sayang segala-galanya. Itu maksudnya. Paham? Kasih sayang waktu kita menuntut ilmu, hubungan waktu kita menuntut ilmu dengan kawan-kawan, kan? Coba antum kehidupan antum nih, daripada antum kecil, antum sekolah, antum kerja, paham? Sudah beristri, sudah ada anak. Mana kehidupan yang paling nikmat sekali? Waktu sekolah kan? Waktu sekolah kehidupan yang paling nikmat. Sebab tu ulama kata apa? Tidak ada kasih sayang yang lebih indah melainkan kasih sayang ketika kita belajar. Itu yang paling kita ingat. Alangkah bagusnya kalau aku dulu sekolah begini. Dan kita selalu fikir, alangkah bagusnya kalau ada reunion kan? Sekolah kita dapat datang ramai-ramai kan? Sebab waktu itu waktu yang paling berkesan di dalam kehidupan kita, waktu belajar. Okey? Waktu belajarlah waktu yang paling banyak mempengaruhi kehidupan kita. Okey? Insyaallah. Fa innahu yanbaghi ayatamallaqa li ustadihi wa syurakaihi liyastafida minhum. Kerana itu murid dianjurkan, fa innahu yanbaghi, maka sesungguhnya murid itu dianjurkan ayatamallaqa li ustadihi, untuk berkasih mesra, berkasih sayang dengan gurunya. Paham? Wa syurakaihi, dan juga kawan-kawan belajarnya, liyasfida minhum, supaya apa? Untuk mengambil manfaat ilmu daripada mereka. Untuk mengambil manfaat ilmu daripada mereka. Sebab itu haibah, tahu haibah ni macam mana? Haibah seorang guru ataupun haibah kawan ni macam mana? Haibah seorang guru ni, bila mana orang nampak dia rasa takut. Paham? Orang nampak dia, orang rasa takut mau bercakap, takut mau bergurau, takut itu, takut mau jumpa, takut ini. Paham ni? Tapi bila sudah lama, bila sudah dikenal gurunya, dia sudah jadi macam kawan.
Paham? Itu dipanggil haibah. Semua para ulama ada sifat begitu. Nabi pun ada sifat begitu. Nabi ini bila mana dia berjalan, orang takut. Orang takut mau tegur, orang takut mau jumpa Nabi. Sebab Nabi punya haibah. Paham? Tapi bila sudah Nabi berkata-kata, semua orang suka. Paham? Itu dipanggil haibah nama dia. Haibah. Dalam bahasa kita aura. Okey? Dalam bahasa Ustaz syakura. Paham? Cakra tu. Paham ni? Dia ada cakra yang tersendiri. Paham ni? Macam Ustaz kami lah. Faham? Bila masuk kelas, semua senyap. Faham? Dia berjalan tu macam kita rasa malaikat yang berjalan. Kita rasa takut. Faham? Semua tunduk. Okay. Tapi bila sudah dia bercakap, faham? Macam jadi dajjal. Faham? Bukan dia yang muridnya. Faham? Macam antum lah. Itu dipanggil haibah. Itu guru. Kalau murid ni pula apa? Kalau dengan kawan-kawan ni apa? Waktu sebelum mula kelas, seolah-olah macam adik-beradik. Tapi bila mula kelas, seolah-olah macam tak kenal. Faham? Apa maksudnya? Waktu belum mula kelas, dah ada ustaz dalam kelas, dah ada guru dalam kelas, macam adik-beradik. Cerita itu, cerita ini, pukul sana, pukul sini, jab sana, jab sini. Faham ni? Bila sudah mula kelas, faham? Seolah-olah macam tak kenal. Apa maksudnya? Sebab mereka ada benda yang lebih penting untuk difokuskan, yaitu ilmu. Nah, itu sifat pelajar yang paling bagus, syuraka. Jadi dia beritahu sini apa? Fa innahu bagi ayat. Maka seperti itulah murid sepatutnya mereka dianjurkan untuk berkasih sayang, berkasih mesra dengan guru mereka dan teman-teman sepelajaran mereka agar mereka dapat manfaat daripada mereka. Okay. Insyaallah. وينبغي لطالب العلم أن يستمع العلم والحكمة بالتعظيم والحرمة وإن سمع مسألة واحدة وكلمة واحدة ألف مرة. Okey. Perkataan kalimatan tu tulis di situ wa fi riwayat. Okey. Mail punya kitab sama macam Ustaz punya kitab, hikmatan wahidatan. Antum punya kitab kalimatan kan? Kalimatan wahidatan. Okey. Mana sudah tadi? Okey. Alfa marratin. Baik. Wa yanbaghi li talibil ilmi. Maka hendaklah penuntut ilmu itu ayyastami'al ilma wal hikmata bita'zimi wal hurmati. Hendaklah penuntut ilmu itu bila mana dia mendengar ilmu dan juga mendengar hikmah bita'zimi wal hurmah, dengar dengan penuh taat dan hormat dan adab. Faham? Nah, kita sudah belajar kan? Adab di dalam majlis ilmu ada berapa T kita sebut? 6. Yang pertama ta'zim, yang kedua ikut turutan. Ta'zim yang kedua tasdik, yang ketiga tawajuh, yang keempat tawadhu, yang kelima tanazzul, yang keenam tabligh. Paham ni? Kita sudah belajar semua tu. Okey? Ada juga yang bilik-bilik buku lagi mencari. Tak mutalaah lah tu. Okey. Dia kena dengar dengan penuh tawajuh, dengan penuh adab, dengan penuh hormat. Antum tengok tak yang share di Facebook yang Habib Ali dengan Ustaz Don tu? Kamu tengok tak macam mana riak muka Ustaz Don tu waktu dengar Habib Ali punya percakapan? Nampak bersungguh-sungguh kan? Walaupun dia tahu sebenarnya tu. Faham? Walaupun dia tahu apa sudah isi kandungan yang mau dicakapkan, tapi dia seolah-olah dengar macam dia baru tak? Itu maknanya dia mentakzimkan ilmu dan mentakzimkan orang yang menyampaikan ilmu. Okey? Wa in sami'a mas'alatan wahidatan. Ini pun yang ustaz kami selalu sebut. Paham? Wa in sami'a mas'alatan wahidatan au hikmatan wahidatan alfa marratin. Walaupun perkara yang dia dengar itu sudah dia dengar 1000 kali. Paham? Walaupun dia sudah dengar 1000 kali, paham? Tetap dia anggap itulah kali pertama dia dengar. Dia kena ada sifat begitu. Paham? Antum bayangkan.
ustaz-ustaz kami di madrasah, ini semua level-level bukan Syarif Tirmizi. Faham? Lebih lagi yang hafal 50,000, yang hafal 10,000 hadis, hafal 50,000 hadis, yang memang hebat-hebat. Faham? Antum tahu kitab Fadilah Amal? Kan yang orang cakap banyak hadis palsu, banyak hadis dhaif, kan? Kitab Muntakhab Hadis. Dorang tu sudah khatam kitab beribu-ribu kitab sudah. Sahih Sittah, kitab itu, kitab ini. Tapi waktu baca kitab ta'lim tu tawaduk betul. Faham? Nampak seolah-olah macam baru pertama kali dah dengar. Padahal waktu dalam kelas dorang yang syarahkan hadis tu. Faham? Tapi waktu baca tu seolah-olah macam pertama kali dengar. Faham? Nah, macam Maulana Amir Hamzah misalnya. Nah, waktu dia bayan, dia cakap, semalam kami baru dengar satu hadis Nabi. Padahal malam tu kami baca Hayatus Sahabah. Faham? Hayatus Sahabah. Dia kata semalam kami baru dengar hadis Nabi. Dia ceritalah hadis Nabi tu tentang apa. Padahal dia sudah lama tahu hadis tu. Dia sudah lama dengan hadis tu. Tapi adab dengan hadis walaupun sudah 1000 kali dengar, tapi anggap itulah kali pertama dengar. Faham? Kita ni, alah ustaz tu itu ustaz tu dia sebut. Kata kejap lagi dia sebut pasal iman tu. Nah kan iman. Faham? Faham tak ni? Faham? Mentang-mentang sudah banyak kali dengar, tak usah dicatat. Sudah aku tahu je ni, sudah aku hafal juga. Faham? Tak usah dicatat. Faham ni? Dia tulis memang sudah. Dia baik kawannya. Kau tengok ni. Semua ni Ustaz belum cakap kan? Aku sudah tahu apa Ustaz mau cakap. Faham? Nah, dia sudah banyak kali dengar Ustaz tu cakap. Faham ni? Ya Allah, padahal dia begitu. Faham? Nafik betul. Ya, dengar Ingat nih. Jadi walaupun kamu dengar, walaupun kamu sudah banyak kali dengar, tapi usahakan kamu anggap itulah kali pertama dengar. Ada orang kah? Enggak. Mari. Bismillah. Faham Mas Lan? Okey, berapa kali dengar? Nah, anggaplah pertama kali dengar. Walaupun itu 1 juta kali kamu. Walaupun antum yang karang kitab tu. Paham? Antum yang macam apa namanya Maulana Razif. Maulana Razif. Sini dia. Assalamualaikum. Macam Maulana Razif. Yang terjemah kitab Fadilul Amal tu. Yang terjemah tu dia. Faham? Tapi waktu dia baca tu tawaduk betul. Padahal dia yang terjemah. Faham? Begitu kita mau sifat. Faham ni? Ini ndak aku tahulah aku yang karang. Faham? Over lagi. Faham Rofi? Okey? Jadi anggap pertama kali walaupun antum sudah dengar kita pasal fiqh kah, pasal apakah, pasal hadis kah, pasal tafsir kah, faham? Pasal bahasa Arab kah? Walaupun antum dengar banyak sudah antum sudah hafal sudah benda tu, tapi anggap pertama kali dengar bani. Faham ni? Akan ada sifat begitu. Tapi yang biasanya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni antum baca hari ini, kefahaman lain antum dapat. Antum baca besok, kefahaman lain lagi akan dapat. Antum baca besok Sahih Bukhari. Jangan semalu apa nak. Okey. Shalom. Ila man lam yakun ta'zimuhu ba'da 1000 marratin ka ta'zimihi fi awwali marratin. Okey. Mana? Falaisa bi ahli ilmi. Okey, ni. Ini antum kena lekat di bilik antum ni. Man lam yakun ta'zimuhu ba'da 1000 marratin ka ta'zimihi fi awwali marratin falaisa bi ahli ilmi. Siapa yang ta'zimnya, apa makna ta'zim? Siapa yang Okey begini. Waktu antum dengar pertama kali benda yang antum belum dengar, antum rasa takjub kan? Seronok kan? Tetapi lepas 1000 kali dengar, antum tak rasa macam mana yang pertama kali dengar, antum bukan ahli ilmu. Itu maksudnya. Faham ni? Kalau pertama kali dengar memang antum rasa syok kan? Benda baru ni. Faham ni? Rasa seronok, rasa takzim, rasa hormat, rasa bersalah, rasa menyesal, semua ada. Faham ni? Tapi kalau antum tak ada rasa yang sama, selepas antum dengar tu 1000 kali, antum bukan ahli ilmu.
Sebab ahli ilmu ni 1000 kali dia dengar sama sifatnya waktu pertama kali dia mendengar. Nah, itu sifat ahli ilmu. Dengan begitu Bana. Shalom. وينبغي لطالب العلم ألا يختار نوع علم بنفسه بل يفوض أمره إلى الأستاذ فإن الأستاذ قد حصل له التجارب في ذلك وعرف ما ينبغي. Kejap, Mail antum yang kitab apa? Fakana a'rafa. Fakana a'rafa. Dapat antum baca saja antum yang kitab tu. وعرف ما ينبغي لكل أحد وما يليق بطبيعته. Okey. وينبغي لطالب العلم ألا يختار نوع العلم بنفسه. Hendaklah penuntut ilmu itu tidak memilih sendiri bidang yang sepatutnya dia belajar. Faham? Tetapi perlu dia serahkan perkara itu kepada gurunya. Sepenuhnya kepada gurunya. Oke, kalau guru dia kata, oke, antum sambung bilang fiqh. Walaupun dia benci dengan fiqh, suka dengan hadis, tapi kalau gurunya kata fiqh, antum kena ikut fiqh. Paham? Serahkan sepenuhnya kepada guru. Sebab apa? Sebab guru yang tahu kemampuan antum. Oke? Guru sebagai seorang guru dia tahu kamu punya kemampuan macam mana, prestasi kamu macam mana. Oke, apa yang kamu akan jadi 10 tahun akan datang, guru sudah tahu. Paham? Oh, ini sifatnya begini nih. Cara menuntut ilmu dia begini. Dia punya minatnya begini. 10 tahun akan datang dia akan jadi begini. Guru sudah tahu. Nah, sedap. Oke? Kerana apa? Kerana guru sudah selalu melakukan ujian sehingga lebih tahu tentang kemampuan dan serta mengetahui apa yang lebih bagus dan lebih sesuai kepada muridnya. Paham nih? Shalom. وكان الشيخ الإمام الأجل الأستاذ الشيخ الإسلام برهان الحق والدين رحمه الله تعالى. Steady saja, jangan burhan al-haq al-dini. Santai. ويقول كان طلبة العلم في الزمان الأول يفوضون amrohum. Mana boleh umurahum? Amrohum fi ta'limi ila ustadihim. Ila asatidihim. Mana ada ustadi, asatid. Hah? Itu ustadihim? Oke. Oke. Allahu akbar. Wa kanu rasuluna ila maqsudihim wa muradihim. Wal ana yakhtaruna bi anfusihim la yahsulu maqsuduhum min al-ilmi wal fiqhi. Oke. Wa kana Syekhul Imam al-Ajallu al-Ustadz Burhanul Haq wad-Dini rahimahullahu taala yaqul. Dikata apa? Telah berkata Syekhul Islam, imam yang mulia, yang agung, Burhanul Haq wad-Din. Oke? Rahimahullahu taala. Dikata apa? Kana talabatul ilmi fi zamani al-awwal yufawwiduna amrahum fi ta'allumi ila asatidhim. Dikata penuntut ilmu zaman dulu mereka menyerahkan sepenuhnya urusan mereka kepada guru mereka. Oke?
Dan apa yang berlaku? Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim. Dan semuanya sampai kepada destinasi masing-masing. Sampai kepada tujuan masing. Semua berjaya di dalam bidang yang mereka ceburi. Okey? Wal'an, dan sekarang ini yakhtaruna bi anfusihim. Pandai sudah pilih diri sendiri. Tidak mau sudah ikut apa yang guru tidak mau sudah ikut irsyad ustaz tu. Faham ni? Tak mau sudah ikut bimbingan guru. Okey? Fala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqh. Maka mereka tidak akan sampai kepada tujuan maksud mereka dan mereka gagal dalam mendapatkan ilmu dan juga kefahaman agama. Jelas ni? Tapi tengok guru juga. Cari guru yang mu'tabar. Faham? Bukan guru yang guru yang mau dibilang guru. Faham ni? Belajar di Kelantan 4 hari saja, tapi cakap 4 tahun. Faham ni? Jangan begitu. Faham? Itu bukan guru. Insyaallah. Fakana yuhka anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari anna Muhammad bin Dabenul? Muhammad bin Mana ada Muhammad bin? Muhammad bin Ismail. Anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Anna Muhammad bin Ismail. Jelek. Rahimahullah ta'ala. Baca lagi, balik. Anna Muhammad. Macam mana ente mau baca Syama'il Tirmidzi nanti ni? Anna Muhammad. Macam mana? Anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Anna Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ismail al-Bukhari. Ismail al-Bukhari. Rahimahullah ta'ala. Kana bada'a bi kitabati salati. Maka alif ba. Okey, insyaallah. Kitab as-salati ala Muhammad ibn al-Hasan faqala lahu Muhammad ibn al-Hasani faqala lahu idhhab rahimahullahu ta'ala. Jangan tinggal tu. Rahimahullahu ta'ala faqala lahu idhhab ta'allamu ilma al-hadithi lamma ra'a anna dhalika al-ilma al-yaqu bi tab'ihi wa talaba ilma al-hadithi wa sara fihi muqaddama ala jami'i a'immatil hadithi. Okey. Dihikayatkan apa? Pada awalnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Siapa tu? Imam Bukhari. Dia sedang mencatat pelajaran solat. Okey? Sudah masuk dalam bab solat, kitabus solat. Kepada siapa? Syekh Muhammad bin al-Hasan. Okey? Kemudian beliau perintahkan kepada Muhammad bin al-Hasan, dikatakan apa? Silalah kamu pergi belajar ilmu hadis. Dia beritahu kepada Muhammad bin Hasan. Okey? Setelah itu Ibnu Hasan tadi melihat bidang pengajiannya tersebut lebih menyerlahkan bakatnya. Nampak? Lebih menyerlahkan bakatnya. Kemudian Al-Bukhari pergi belajar ilmu hadis dan akhirnya menjadi imam hadis yang paling terkemuka. Faham ni? Dia begitu. Ini kena ikut cakap guru. Insyaallah. وينبغي لطالب العلم ألا يجلس قريبا من الأستاذ عند السبق بغير ضرورة. Aywa, bighairi daruratin. Okey. Ini dianjurkan wayam bagi talibul ilmi, hendaklah penuntut ilmu itu alla yajlisa gariban minal ustadzi, kepada penuntut ilmu supaya tidak terlampau dekat duduk dengan gurunya waktu belajar. Tapi ini ikut guru juga. Ada guru yang suka kalau dekat. Macam Ustaz lebih suka antum dekat. Antum rapat. Faham?
daripada jauh-jauh. Ustaz. Jadi ada juga ustaz yang tak suka terlampau dekat. Faham? Lagi-lagi yang muka-muka antum ni. Faham ni? Dia nak suka, dia suka yang jauh, yang jauh-jauh. Macam Syasnawi. Jauh kan? Jauh ni pun ustaz sudah menyampah. Apa dia kalau dekat? Faham? Jadi ada ustaz yang suka dekat, ada ustaz yang suka jauh. Kalau ustaz lebih suka antum dekat. Okey? Jangan duduk terlalu dekat dengan guru. Sebab apa? Sebab mungkin panas. Faham ni? Anda selesa, terlampau panas apa semua, bau. Faham? Okey? Bi ghairi daruratan, kecuali kalau terpaksa. Faham ni? Insyaallah. بل ينبغي أن يكون بينه وبين الأستاذ قدر القوس فإنه أقرب إلى التعظيم. Ila ta'zimi. Okey. Bal yang bagi, jadi kalau hendak duduk dekat-dekat macam mana ustaz? Hendaklah mengambil jarak, okey? Antara keduanya, bainahu wa bainal ustazi, seperti mana apa? Gadral gaus, seperti mana busur panah. Okey, busur panah tu yang mana? Anak kalau Allah. Macam mana kau ni Nabi? Nabi pun begitu. La ilaha illallah. Ini membuktikan bahwa dia Nabi palsu. Faham? Okey? Ini anak panah kan? Yang tajam tu kan? Yang itunya tu busur panah. Okey, lebih kurang jarak begitu. Macam antum lah ni. Okey? Ya. Kenapa Ustaz? Fa innahu agrabu ila ta'zim. Kerana duduk seperti itu lebih menghormati. Lebih menghormati. Tapi seperti mana Ustaz cakapkan itu bergantung kepada guru juga. Insyaallah, sikit lagi habiskan ni. وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة فإنها كلاب معنوية. Kalau sudah kilabun wa nawiyatun. فإنها كلاب معنوية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب وإنما يتعلم الإنسان بواسطة الملك. Okey. Allahu Akbar. Tengok itulah dengar Wa yang bagi li talibil ilmi ayyahtariza 'anil akhlaqidz zamimati. Maka hendaklah penuntut ilmu itu ayyahtariza, jauhi. Okey? Jauhi diri mereka daripada apa? Akhlaqiz zamimah, akhlak yang tercela. Tengok pengarang ni kata apa? Fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Kerana sifat tercela itu sama seperti mana anjing. Faham? Orang yang tak ada akhlak, yang akhlak yang buruk sama seperti mana anjing. Dan anjing ini kata Nabi, malaikat tidak akan masuk rumah yang di situ ada patung dan juga anjing. Faham? Tapi kalau patung tu yang digunakan untuk budak-budak main, itu tak ada masalah. Faham? Tapi lepas dia sudah besar apa semua, dia kena buang tu. Dia kena buang. Okey? Nampak tak? Sedangkan manusia itu belajar dengan perantaraan dia bagi begini. Dia syarah hadis ni dengan syarah ma'nawi. Okey? Nabi bagi tahu, rumah yang ada anjing tak akan masuk malaikat. Okey? Malaikat ini dia ada dalam majlis ilmu. Orang yang tak berakhlak disamakan dengan anjing. Jadi orang yang tak berakhlak kalau duduk dalam majlis dia akan merosakkan majlis. Faham? Maknanya malaikat tak akan duduk di situ. Sebab itu ulama-ulama kita marah kalau ada orang yang tak jaga adab di dalam majlis. Sebabkan dia malaikat lari. Padahal orang lain boleh dapat manfaat daripada naungan malaikat. Tapi disebabkan satu orang yang punya perangai macam akhlaqiz zamimah, macam kalbun, macam anjing, maka malaikat lari. Faham? Sebab tu ulama ni marah kalau orang tak jaga adab di dalam majlis. Faham ni?
Ini marah cok sore ini. Shalom. والأخلاق الذميمة تعرف في كتاب الأخلاق وكتابنا هذا لا يحتمل بيانها عن التكبر. Oke. Berkenaan dengan akhlak yang buruk, tu'rafu fi kitabil akhlak. Itu antum boleh dapati kalau antum baca kitab wa kitabuna hadza, dan kitab kita ini la yahtamilu bayanaha. Kitab kita ini tak ada dia cerita pasal akhlak yang tercela tu. Faham ni? Terkutuk. Insyaallah. Bila al-ilmu harbun lil fata. Al-ilmu harbun. Ada tinggal tu. Wal yahtarizu khususan 'anit takabburi wa ma'at takabburi la yahsul ilmu. Dah ada? Okey, apa anda baca? Mail ada tu Mail. Dalam kita antum tu ada. Imran ada. Dalam maps kan ada kan? Wal yahtariz khususan 'anit takabburi, maka hendaklah apa? Yang paling penuntut ilmu perlu jauhi ialah sifat takabbur. Okey? Kerana sifat itu la yahsulul ilmu, tidak akan menghasilkan ilmu. Kalau antum baca kitab Maulana Zakaria, nama kitabnya Ummul Amrad, ibu segala penyakit. Okey? Ilmu ibu segala penyakit yang Maulana Zakaria maksudkan takabbur. Itu sebesar-besar penyakit. Gila. Qila al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Al-ilmun harbun lil muta'ali. Lil fata. Ini sini lil fatal muta'ali. Tengok. Ini syarah apa ni kan? Syarah taklimul muta'alim ni kan? Syarah matan. Yalah, tak tahu. Dia pula ajar mualim. Ini matan, ini syarah. Masya-Allah. Beradab budak ni. Masya-Allah, Muhammad Al-Thaggaf. Mana? Al-Fata Muta'ali dan sebagainya. Okey, tamam. Teruskan Mas. Kal sayli harbun lil makanil ali. Aywa. Bijaddin la bijaddin kulla majdin. Itu entah masuk mana sudah tu? Gila pula tu. Wakila. Entah yang gila ni. Wakila dia sambungannya malim. Dah habis sudah tu. Itu masuk bab baru sudah. Itu masuk bab fasal 5 sudah tu. Okey? Masuk bab baru. Okey? Al ilmun harbun lil muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Okey? Apa dia kata? Al ilmu harbun lil muta'ali. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Ibarat banjir yang menjadi musuh kepada dataran yang tinggi. Banjir bolehkah capai dataran yang tinggi? Tak boleh kan? Seperti itu juga. Jadi dengan makna kata banjir ni, dia musuh kepada tempat yang tinggi sebab dia tak boleh naik. Okey? Seperti itu juga orang yang sombong ni, dia tak akan naik tempat yang tinggi. Jadi sombong ni ialah musuh bagi ilmu. Ilmu kan tempatnya tinggi. Orang yang takabur ni paling bawah. Paling bawah ni ibarat banjir. Tebing tinggi ni ibarat ilmu. Faham? Okey. Habis kita punya fasal yang keempat. Ada syair lagi? Ada lagi. Wakila. Kejap. Amail? Ada syair. Imran ada syair. Itu syair masuk bab pasal 5 tu. Pasal baru tu. Tengok Malim. Mana? Ini. Bukan di bawah. Kata syair. Melawan dia bilang. Fakam abdin yagumu magami hurrin.
Dia masuk bab baru ni. Fasal yang kelima, fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Masuk fasal yang kelima. Syair tu di fasal yang kelima. Syair tu di fasal yang kelima. Wallahu Tu syarah apa tu nak? Tu syarah apa tu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wa du'a ilal huda da'wa 'alal khair wal hathu 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم ارزقنا رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة وخصوصا في هذه الليلة في منامنا. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk melihat wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan juga di hari akhirat, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami, khususnya pada malam ini dalam mimpi-mimpi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Hadza wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.